Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya ucapkan kepada Dr. Mulyati binti Timbang selaku pensyarah bagi kursus EDUP 3093 Falsafah dan Perkembangan Pendidikan di Malaysia. Jadi video ini merupakan video pembentangan kumpulan bagi memenuhi tugasan persembahan. Ahli kumpulan saya terdiri daripada saya sendiri, Nur Syafiqah Saadia binti Samadin, dan yang kedua, Nurul Ain binti Victor. Yang ketiga, Nur Salihah binti Kamal. Pada era globalisasi ini dapat dilihat bahawa sistem pendidikan di Malaysia semakin berkembang pesat sejak dahulu lagi bagi memenuhi keperluan semasa yang menginginkan sistem pendidikan yang bertaraf global. Oleh hal yang demikian, bagi memastikan hasrat tersebut tercapai, maka pengurusan pendidikan di Malaysia adalah berdasarkan falsafah pendidikan kebangsaan dan falsafah pendidikan guru. Falsafah pendidikan kebangsaan merupakan dasar kepada pendidikan di Malaysia, di mana semua aktiviti pendidikan dan persekolahan perlulah selaras dengan falsafah pendidikan kebangsaan. Dalam falsafah pendidikan kebangsaan terdapat 10 kandungan yang boleh menjadi panduan kepada guru-guru dalam usaha untuk melahirkan insan yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani, intelek dan juga sosial. Seterusnya saya akan memulakan pembentangan dengan menyatakan cabaran-cabaran yang dihadapi oleh guru dalam sistem pendidikan. Jadi sistem pendidikan juga mengalami cabaran seiring dengan perkembangan dunia yang pesat. Antara cabaran yang dihadapi oleh guru dalam sistem pendidikan muncul akibat adanya perkembangan dan penggunaan teknologi. Jadi pada masa dahulu, sesi pengajaran dan pembelajaran dilakukan secara tradisional, iaitu menggunakan kaedah chalk and talk dan hanya melumpuhkan guru sahaja sebagai sumber pengetahuan. Jadi berikut merupakan situasi PDP pada masa dahulu. Melalui video dan contoh tersebut, dapat dilihat bahawa guru pada masa dahulu tidak menggunakan sebarang teknologi dan membuatkan sesi pengajaran dan pembelajaran iaitu PDP menjadi kurang menarik. Dengan adanya falsafah pendidikan guru iaitu FPG yang digubal, FPG dapat melahirkan guru-guru yang bersedia untuk menjunjung aspirasi negara. Contohnya meningkatkan kualiti sistem pendidikan seperti yang disebutkan dalam aspirasi sistem pendidikan negara. Jadi melalui penghayatan guru terhadap FPG, guru-guru akan berpandangan lebih progresif dan juga saintifik. FPG yang telah digubal dapat membuka minda guru-guru agar sentiasa berpandangan jauh dan sentiasa meningkatkan pengetahuan dan kemahirannya selaras dengan pendidikan global dari semasa ke semasa. Contohnya, guru-guru menggunakan elemen teknologi, maklumat dan komunikasi iaitu TMK dalam pendidikan serta bahan bantu mengajar yang menarik berupa video dan permainan seperti contoh tersebut. Murid-murid memberi perhatian dan nampak teruja untuk memulakan pembelajaran. EcoSmart adalah satu bentuk teknologi yang digunakan di 10 buah bilik darjah di Sekolah Jenis Kebangsaan Cina Faichi. Proses P dan P tidak lagi menjadi suatu proses yang membosankan kerana murid bukan sahaja dapat berinteraksi dengan guru, tetapi dapat mencuba pelbagai aktiviti yang telah dimuatkan ke dalam sistem. Untuk mendapatkan visual sebenar kepada murid, mereka menonton tautan video dari YouTube dan melihat gambar mengikut topik yang ingin dipelajari pada hari itu, seperti yang berlangsung dalam bilik darjah tahun 1 ini. Okay, where is the sound come from? Come from? What the sound come from? Where is the sound? Yes, what the sound? What is it? Big? Yes, very good. Lisa, let's come from big. Lisa, yes. Murid-murid juga berpeluang melakukan gerak fizikal yang mengambil kira konsep kecerdasan pelbagai, iaitu kecerdasan kinestetik, muzik dan intrapersonal.
Proses ini menggalakkan pemahaman murid ke tahap yang maksimum dan proses P dan V tidak lagi berdasarkan chalk and talk semata-mata. Circle. Map. You know the circle map? Animal. Sounds. Tidak berakhir di situ. Melalui video dan contoh tersebut, dapat dilihat bahawa guru-guru pada masa kini sudah mula cakna tentang penggunaan teknologi dalam pendidikan. Jadi, kesannya melalui penggubalan FPG, kaedah dan juga strategi pengajaran guru-guru dapat ditambah baik bagi memberikan nafas baharu kepada sistem pendidikan di Malaysia serta meningkatkan lagi kualiti pendidikan di Malaysia seiring dengan matlamat aspirasi pendidikan negara. Berita-berita yang dipaparkan sebentar tadi menunjukkan murid-murid yang begitu gigih dalam kegiatan co-curriculum sehingga dapat meraihkan tempat di peringkat antarabangsa. Namun, terdapat murid-murid yang merasa sedih ataupun cemburu akan pencapaian rakan mereka tersebut ataupun rakan-rakan mereka yang bergiat aktif dalam co-curriculum. Hal ini kerana murid-murid tersebut tidak dapat mengikuti sebagaimana rakan mereka bergiat aktif dalam co-curriculum. Mengapa hal ini berlaku? Jawapannya iaitu cabaran kedua, di mana guru ni menghadapi kekangan daripada ibu bapa yang tidak menyokong anak-anak mereka mengikuti aktiviti selain daripada kurikulum sekolah. Misalnya aktiviti persatuan unit beruniform dan juga aktiviti sukan. Oleh itu, guru perlu mengambil inisiatif untuk membantu murid-murid sedemikian dengan menerapkan pendidikan secara berterusan iaitu pendidikan tidak formal. Misalnya lawatan sambil belajar. Dengan cara ini, bertepatan dengan salah satu kandungan dalam falsafah pendidikan kebangsaan iaitu pendidikan merupakan satu usaha berterusan. Dalam kandungan falsafah ini, dikatakan bahawa pendidikan ialah proses dalam diri seseorang yang bermula sejak dari kandungan ibu lagi sehinggalah ke akhir hayat. Pendidikan yang diterima oleh seseorang berlaku di mana-mana sahaja dan bukannya hanya di sekolah atau di bilik darjah. Guru boleh melaksanakan pengajaran di luar bilik darjah agar murid-murid dapat merasai pengalaman yang berbeda. Dalam masa yang sama juga, guru dapat menerapkan nilai-nilai lain. Misalnya, guru mengadakan aktiviti berkumpulan. Hal ini dapat menerapkan nilai kerjasama dalam diri murid sewaktu mereka melaksanakan aktiviti tersebut. Guru juga dapat menjamin perkembangan individu selaras dengan ciri utama falsafah pendidikan guru, iaitu merangkumi aspek intelek, rohani, emosi dan sosial secara terbimbing. Perkara ini akan merangsang lagi agar guru menjadi lebih kreatif dan inovatif dalam merancang serta melaksanakan pengajaran. Masih terdapat isu perkauman yang berlaku dalam kalangan murid yang disebabkan oleh pengaruh daripada luar dan juga ibu bapa mereka sendiri. Mengimbau kembali sebelum kemerdekaan di mana wujudnya sekolah vernakular yang menggunakan bahasa ibunda sebagai bahasa dalam sesi pengajaran dan pembelajaran. Sekolah tersebut mengasingkan kaum utama di Malaysia iaitu Melayu, Cina dan juga India. Namun, setelah kemerdekaan, wujudnya sekolah kebangsaan yang menggabungkan ketiga-tiga kaum, Melayu, Cina dan juga India. Sebagai contoh, guru boleh melaksanakan aktiviti berkumpulan yang menggabungkan setiap murid yang terdiri daripada pelbagai kaum dalam satu kumpulan. Hal ini membolehkan mereka berinteraksi ketika menyiapkan tugasan yang diberi. Dalam masa yang sama, perpaduan kaum juga dapat ditingkatkan tidak kiralah di sekolah ataupun di luar. Maka dapat dilihat walaupun sistem pendidikan Malaysia semakin berkembang, masih banyak cabaran yang perlu dihadapi bagi memastikan sesi pembelajaran
Sesi pengajaran dan pembelajaran dalam kelas berkesan kepada murid. Kesimpulannya, guru-guru perlulah menjadikan falsafah pendidikan guru sebagai panduan untuk menjadi seorang pendidik yang berkualiti, berkemahiran, profesional, kreatif, inovatif serta menguasai amalan keguruan.